Assalamualaikum, nama saya Muhammad Daniel bin Muslim. Nombor pendaftaran 23 DKM 19F1063 dari grup Siti Aisyah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan prinsip syariah. Syariah Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Syariat Islam juga berisi problem solving, iaitu penyelesaian masalah kepada seluruh kehidupan ini. Kepada umat Islam, syariat Islam merupakan panduan integral dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan makhluk lain di dunia ini. Antara prinsip syariah ialah memelihara kesucian dan kepercayaan beragama dan menjamin kehormatan dan maruah diri. Assalamualaikum, saya Nur Faizah dengan nombor metrik F1065 dari kumpulan Siti Aisyah akan membentangkan definisi serta contoh untuk 5 jenis prinsip syariah ke atas penghasilan dan penggunaan teknologi persenjataan. Prinsip yang pertama adalah Robbaniyah. Robbaniyah adalah segala peraturan dan hukum yang terkandung dalamnya menepati kehendak dan fitrah menjadi manusia. Dengan kata mudahnya, sebagai umat Islam, kita perlulah patuh prinsip syariah Islamiah dalam melakukan sesuatu perkara. Ini dapat dilihat dari segi penggunaan senjata, di mana senjata hanya boleh digunakan dengan tujuan tertentu seperti keselamatan negara dan kemakmuran masyarakat Islam. Prinsip yang kedua adalah wasatiyah, yang bermaksud segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana. Dengan kata lain, untuk memajukan negara, umat Islam perlulah bersifat sederhana dan tidak terlalu menonjol. Sebagai contoh, dalam penghasilan senjata, pastikan tidak melebihi daripada keperluan negara dan bahan untuk membuatnya mestilah berpada-pada supaya tidak beri kesan kepada alam. Prinsip yang ketiga adalah tawazun, iaitu prinsip yang mengimbangi antara keperluan dunia dan akhirat. Jadi, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengutamakan kewajipan kita sebagai umat Islam, iaitu solat 5 waktu walaupun dalam peperangan. Selain itu, kita juga tidak boleh melarikan diri sewaktu dalam peperangan. Prinsip yang keempat adalah mizan, yang bermaksud segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat, iaitu setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Sebagai contoh, penghasilan senjata hendaklah diambil kira dari segi sukatan dan had item-item yang ditentukan oleh syariah Islam. Yang kedua, penghasilan senjata perlu dipertimbangkan agar penyelidikan mematuhi segala hukum hakam yang ditetapkan dalam Islam. Prinsip yang kelima adalah mutlak dan murunah, iaitu segala prinsip dan dasar syariah Islam yang telah ditentukan oleh Allah bersifat kekal dan tidak akan berubah. Ini bermakna sesuatu perkara atau perbuatan itu yang hukum asalnya adalah haram, tetapi jika dalam keadaan terancam atau terpaksa, maka perbuatan itu dibenarkan. Sebagai contoh, isu membunuh dan aspek akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fitria, nombor pendaftaran 23 DKM 19F1035, kelas DKM 2B. Saya dari grup Siti Aisyah ingin membentangkan peranan syariah Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Syariah adalah satu-satunya manhaj atau jalan yang benar dan lurus. Manhaj yang dapat mengawal manusia daripada tergelincir dan terseleweng. Syariah menjadi panduan dalam segala kegiatan manusia, termasuklah dalam segala aktiviti sains dan teknologi. Peranan yang pertama ialah memelihara agama. Peranan utama syariah Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya. Sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama hendaklah dicegah sebelum ianya berlaku. Andai kata sudah berlaku, maka hukuman yang sewajarnya bagi tujuan siksaan dan didikan akan dilaksanakan. Contohnya, teknologi persenjataan dicipta untuk melindungi agama suci Islam. Malahan, untuk menentang orang-orang yang kafir yang telah mencemarkan agama Islam, contohnya orang yang murtad. Allah menghalalkan perang kepada mereka kerana mereka telah menzalimi dan mereka tidak mempunyai dosa selain kerana mereka menyembah Allah. Jika mereka menang, maka mereka menegakkan solat, membayar zakat, menyuruh kepada hal-hal yang makruf dan melarang dari hal-hal yang mungkar.
Mereka yang dimaksudkan ialah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Setelah itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Surah Al-Baqarah ayat 193. Maksudnya, agar orang mukmin tidak difitnah kerana agamanya. Peranan yang kedua ialah memelihara maruah. Segala kejayaan melibatkan sains dan teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambil kira kepentingan maruah umat. Tindakan yang membelangkangkan maruah boleh mengundang kerosakan dan kemusnahan yang besar. Seterusnya, teknologi persenjataan juga dapat memelihara maruah daripada dipandang hina oleh agama lain kerana tidak mempertahankan agama. Kebanyakan rakyat di Syria mati akibat peperangan antara Israel yang ingin menjatuhkan Islam. Contohnya, negara Islam lain telah menyumbangkan peralatan persenjataan dan juga makanan untuk membantu mereka meneruskan hidup serta mempertahankan diri dan agama. Akhir sekali, memelihara keturunan. Memelihara keturunan di dalam teknologi persenjataan adalah amat penting. Namun, setiap peperangan akan berlaku pertumpahan darah dan beribu nyawa akan terkorban untuk menjaga keamanan negara dan keselamatan keluarga sendiri. Selain itu, memelihara keturunan daripada hilangnya perhubungan di antara keluarga. Ini kerana semasa peperangan berbagai kemungkinan telah berlaku. Contohnya, ketika peperangan ahli keluarga yang sedang berjuang mendapat musibah seperti mati di dalam keadaan rentung terbakar disebabkan pelancaran bom oleh pihak lawan. Menyukarkan proses mengenal pasti ahli keluarga sendiri. Assalamualaikum, saya Nurul Nadrah, nombor metrik F1033, nak membentangkan implikasi penghasilan dan penggunaan teknologi persenjataan secara beretika. Kemajuan sains membolehkan manusia memanfaatkan kelebihan penghasilan teknologi persenjataan sebagai contoh tenaga nuklear. Penggunaan teknologi senjata ini banyak membantu manusia dalam pelbagai bidang. Tenaga nuklear biasanya dikaitkan dengan senjata moden yang digunakan sebagai alat pemusnah alam yang dapat membawa kecederaan kepada hidupan dan manusia sejagat. Akan tetapi, perkembangan positif yang telah dicapai dalam dunia sains hari ini menunjukkan tenaga nuklear juga berperanan dalam pembangunan sesebuah negara. Namun demikian, penghasilan dan penggunaan teknologi senjata juga mendatangkan kesan positif dan negatif kepada negara. Kebaikan tenaga nuklear. Yang pertama, tenaga nuklear penting dalam bidang perubatan. Contohnya, kobalt 60 digunakan untuk membunuh kanser dan radiosotop fosforus dapat merawat tumor otak. Yang kedua, tenaga nuklear penting dalam bidang pertanian. Contohnya, sinaran gamma dapat memandulkan serangga perosak. Dan tenaga ini digunakan untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, tenaga nuklear juga penting dalam sektor perindustrian. Contohnya, teknologi nuklear mengesan kebocoran paip di bawah tanah. Dan pengawalan ketebalan dan sambungan paip serta pengukuran kehausan enjin juga dapat dijalankan. Yang keempat, tenaga nuklear merupakan tenaga alternatif yang baik. Contohnya, dari segi kos, tenaga nuklear lebih murah daripada petroleum dan loginya juga tidak memerlukan kawasan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Ilina binti Rahmat, nombor metrik 23 DKM 19F1046. Saya akan membentangkan implikasi pengabaian etika terhadap penghasilan dan penggunaan teknologi persenjataan. Implikasi terhadap manusia. Poin yang pertama, manusia yang tidak terlibat akan kehilangan nyawa.
Contohnya macam kita boleh tengok sendiri dekat negara Palestin, Syria yang macam kanak-kanak, bayi yang baru lahir dah kena bunuh, warga emas, warga tua yang dah uzur, kena tembak, kena bunuh. Tu apa yang boleh saya maksudkan lah. Yang kedua, kebuluran, kemiskinan, kelaparan, kematian dan kecederaan global menyerang umat manusia. Maksudnya macam kalau penggunaan senjata ni tak dibendung, jadi musuh akan serang ikut suka dia je. Jadi benda-benda macam tu memang akan terjadilah, macam kebuluran, makanan kena rampas, tu yang jadi kelaparan, kemiskinan, harta benda kena rampas, kecederaan kena serang, tu itulah maksud yang dimaksudkan. Jadi poin yang kedua pula untuk implikasi terhadap alam. Memusnahkan tumbuhan, haiwan dan alam dan sistem alam. So maksudnya haiwan akan kehilangan habitat dia, tumbuh-tumbuhan mati, kering, sebab yalah daripada efek bahan api tu sendiri kan. So itulah maksud dia. Yang kedua, kebakaran hutan secara besar-besaran. Jadi kalau guna bom sana, bom sini, confirm lah hutan akan terbakar sebab daripada dentuman bom tu sendiri kan. So, lagi satu, ruang udara tercemar dengan partikel-partikel yang beracun. Jadi macam sama juga partikel-partikel yang beracun tu datang daripada senjata yang diorang guna tu lah. Okey. Untuk implikasi terhadap negara pula, tiada lagi negara yang aman damai. Contohnya macam Palestin, itulah Palestin, Israel, macam itulah dah tak ada negara yang aman. So berkemungkinan kalau senjata ni tak dibendung penggunaan dia, penghasilan dia, mungkin negara kita juga akan terlibat dengan peperangan dan sebagainya. Yang kedua, sistem pertahanan negara semakin merudum. Jadi kalau senjata dihasilkan lagi banyak, tak dibendung dan penggunaan dia tak ada etika, jadi musuh akan dia macam ni lah, buat strategi lah. So musuh ni akan lagi banyak dan dia akan hentam sesuatu negara tu. So sistem pertahanan negara tu sendiri pun jadi merudum lah sebab dia pun tak boleh nak kawal musuh dia. Tu yang saya boleh maksudkan lah, apa yang saya faham lah. Yang ketiga, yang terakhir, kemusnahan tapak sejarah, perumahan dan bangunan akan rosak. So dari apa yang akan terjadi, maka banyaklah tempat-tempat yang rosak. Contoh macam Tugu Negara kita. Mungkin saya ambil contoh negara kita lah. Mungkin diorang akan bom Tugu Negara tu dan rumah-rumah kita diorang akan bom, tembak sana sini, bocor semua sana, pecah bangunan, retak habis semua kan. So benda tu sedikit sebanyak dia bagi kesan lah terhadap negara. Seterusnya, saya akan menguraikan rumusan prinsip syariah. Daripada huraian yang dinyatakan dapat dirumuskan bahawa prinsip syariah sangat penting dalam penghasilan dan penggunaan teknologi persenjataan. Ini demikian kerana apabila mengabaikan prinsip syariah, ia akan memberi kesan negatif. Sekian, itu saja sedikit sebanyak yang dapat kami sekumpulan huraikan tentang tugasan yang diberi. Terima kasih. Assalamualaikum.